Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan sambung topik 7.2 iaitu kesan foto elektrik. So, kesan foto elektrik adalah pancaran foto elektron yang keluar daripada permukaan logam apabila cahaya dengan frekuensi tertentu menyinari logam tersebut. Okey, ni awak ada logam. Okey, kat sini awak ada logam. Awak pancarkan cahaya. So, pada frekuensi tertentu, elektron akan terkeluar dari permukaan logam setelah logam tersebut disinari oleh cahaya tersebutlah. Jadi, kesan ini kita panggil kesan foto elektron. Okey, dalam rajah menunjukkan susunan lita sel foto yang menunjukkan kesan foto elektrik. Okey, ni dalam buku modul awak, buka muka surat 192. Okey, cikgu ada share juga. Cikgu ada share juga video. Nampak ke video ni? Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. Okay, kita ada cathode, kita ada anode. So, kita akan pancarkan. Okay, kita akan pancarkan cahaya pada permukaan logam. Tak pancar pun. Okey, kita pancarkan cahaya. Jadi, elektron akan keluar daripada permukaan logam setelah mengalami kesan fotoelektron. Jadi, bila elektron mengalir, maka lita pun lengkaplah. Jadi, ada bacaan arus di miliammeter tersebut. Okey, seterusnya. Okey, susunan lita menggunakan sel foto untuk menunjukkan kesan fotoelektrik. So, apabila permukaan logam yang peka cahaya, cathode lah, disinari dengan alur cahaya tertentu, fotoelektron dipancarkan dari permukaan logam. Okey, seterusnya fotoelektron yang terpancar itu akan ditarik ke anod. Kenapa elektron ditarik ke anod? Sebab elektron kan negatif. So, dia akan tertarik lah. Kenapa rajah cikgu macam tak nampak pun lita dia? Okey, pergerakan fotoelektron dari kathod ke anod menghasilkan apa? Menghasilkan arus di dalam litar. Okey. Okey, kita ada graf arus melawan voltan. Okey, kalau graf arus melawan V, I melawan V. So, daripada graf nilai voltan pengaktifan boleh diperolehlah. So, kat sini, ni nilai voltan pengaktifannya, VA. Activation voltage. Okey. So, daripada graf voltan pengaktifan, ni voltan pengaktifan pula melawan 1/lambda. Daripada graf ini, nilai kecerunan M adalah bersamaan dengan nilai Hc over elektron. Maka, nilai pemalang Planck ialah Me over C. Okey, yang ni boleh baca dalam buku teks awak. Okey, ni buku teks. Muka surat berapa buku teks yang ada graf voltan pengaktifan? Okey, kat sinilah. Voltan pengaktifan. Okey, sabar. Buka balik. Kenapa tak jadi? Okey, zoom sikit. Okey, apa yang dimaksudkan dengan
nilai pemala Planck. Apa yang dimaksudkan dengan nilai pemala Planck adalah sama dengan ME over C. Okay, tengok graf ni. Okay, tengok graf. Okey, voltan pengaktifan diperolehi daripada pintasan Y. Okey ni pintasan pintasan V ni pintasan V. Okey, awak akan dapat voltan pengaktifan. Tapi apabila awak membuat graf voltan pengaktifan melawan 1/lambda, jadi kat sini awak akan dapat kecerunan ni kecerunan. Kecerunan ialah Hc over E, elektron lah. Kc apa? Laju sinaran elektromagnet di dalam vacuum lah. So sekarang ni, dia tanya berapakah nilai pemala Planck. Okay, nilai pemala Planck daripada graf daripada graf. Okay, nilai pemala Planck simbol dia apa? H lah ni, H ni. Nampak tak? M, kecerunan bersamaan dia macam ni. Kecerunan bersamaan Hc over E. So, kita nak pemala Planck sahaja. So, H sama dengan apa? ME over C. E per C. Yes, ME over C. Okey. Faham tentang graf ni? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey, kat sini dia ada terangkan juga. Elektron ialah ialah cas satu elektron 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. C ialah laju cahaya dalam vacuum. Okey. So, awak kena tahu pasal graf tu. Okey, ni kesan fotoelektrik kan. Apabila ada satu alur cahaya pada frekuensi tertentu kena ada frekuensi tertentu. Sebab ada masa kalau cahaya ni tidak mencapai frekuensi ambang, maka ada elektron tak terpancar keluar? Tak. Elektron takkan terpancar keluar jika tidak mencapai frekuensi ambang lah. Okey, so kat sini ialah ciri-ciri kesan fotoelektrik. So ni rajah yang ada dalam buku teks awak tu lah. Betul? So, alur cahaya mesti tembak kat siapa? Mesti tembak pada katot. Okey. So, kita tengok slide pula. Okey, slide ni sama je menerangkan kesan fotoelektrik. So, inilah eksperimen yang dalam buku teks awak tadi. Okey, elektron yang terpancar itu akan tertarik ke anod yang berkeupayaan positif. So, pergerakan fotoelektron dari katot ke anod akan menghasilkan arus di dalam litar. So, kita bacalah dekat bacaan milliampere kita lah. Okey, seterusnya ni graf. Graf ni pun cikgu dah terang juga. Daripada graf ni, pentingnya untuk mendapatkan pemala Planck lah. Okey. So, tadi pemala Planck ialah ME over C. Okey, ciri-ciri kesan fotoelektrik. Okey, ciri-ciri ni dia ada dua cerita. Menurut teori klasik dengan menurut teori kuantum lah, fizik kuantum. Okey, so cikgu nak baca dulu. Kalau macam ni kan, kalau macam slide ni dia macam tak nampak sangat perbandingan. Jadi cikgu suka kalau pakai buku awak. Buku awak ni dia dah dalam jadual. Salah. Okey. So kat sini baca dulu nota tambahan. Apa yang pentingnya nota tambahan ni? Okey, baca dulu. Okey, muka kena nampak. Okey, jika frekuensi cahaya ni,
jika frekuensi cahaya yang masuk adalah lebih kecil. Kenapa jika frekuensi cahaya yang masuk? Jika frekuensi cahaya yang dipancarkan lah frekuensi. Kenal tak frekuensi tu apa? Okey, frekuensi adalah lebih kecil daripada frekuensi ambang. Ni simbol frekuensi ambang. Frekuensi ambang ialah F0. Elektron. Tiada elektron akan dipancarkan keluar walaupun keamatan cahaya dinaikkan. Okey. Okay, menurut fizik klasik ni dia dia propose bahawa keamatan cahaya tinggi banyak berlaku kesan fotoelektron. Tapi bila kita buat eksperimen, perkara tersebut tidak berlaku. Jadi, kesan fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan. Walaupun dalam keamatan rendah, tapi frekuensinya melebihi frekuensi ambang, maka boleh berlaku kesan fotoelektron. Okey, walaupun keamatan cahaya dinaikkan, tiada faham tak cerita cikgu ni? Sebab tu penting kenal warna. Merah jingga lagi? Kuning. Hijau, biru, indigo. Okey. So macam ni. Kita ada list warna. Setiap warna ada panjang gelombang yang berbeza-beza. So yang mana panjang gelombang paling panjang? Merah kan? Panjang gelombang merah paling panjang, betul? So bila panjang gelombang merah paling panjang, maksudnya frekuensi dia rendah lah. Tahu ke tak tahu? Okey, frekuensi rendah. Okey, so ni panjang gelombang rendah, so frekuensi paling tinggi lah. Contohlah kalau logam tu, frekuensi minima dia pada kuning. Frekuensi minima dia kuning Jadi bila awak tembak pada jingga, berlaku tak kesan fotoelektron? Tak. Tidak berlaku sebab frekuensi cahaya jingga lebih rendah daripada frekuensi kuning. Jadi bila awak tembak saja cahaya hijau, maka boleh berlaku kesan fotoelektron. Tapi kalau fizik klasik ni, dia percaya bahawa kalau kita tembak jingga ni pada keamatan yang tinggi, ketepuan cahaya yang tinggi lah, boleh berlaku kesan fotoelektron. Tapi bila dibuat kajian, perkara tersebut tidak berlaku. Okey. So ini adalah kerana tenaga cahaya bergantung kepada frekuensinya. Tenaga cahaya tidak bergantung kepada keamatan lah. Kalau cerita pasal keamatan, dia adalah fizik klasik. Kalau dia cerita pasal frekuensi, telah masuk kepada fizik kuantum lah. Okey, fizik moden. Okay, jika frekuensi cahaya yang masuk dinaikkan. Okey, frekuensi cahaya dinaikkan. Apa maksud frekuensi cahaya dinaikkan? Frekuensi tersebut ditingkatkan lah. Tapi keamatan dia malar, maka tenaga kinetik maksimum fotoelektron akan bertambah. Okey, frekuensi cahaya bertambah, tenaga kinetik maksimum dia bertambah. Okey. Peningkatan cahaya yang masuk menghasilkan peningkatan tenaga kinetik fotoelektron. Tapi jika frekuensi malar maksudnya cahaya yang sama, dia pakai yang kuning je contoh Tapi keamatan dinaikkan. So lebih banyak foton cahaya akan menghentam plat logam. Jadi lebih banyak fotoelektron akan dipancarkan. Okey, keamatan hanya mempengaruhi nilai elektron yang terkeluar dari logam sahaja. Tapi tenaga kinetik maksimumnya dimalarkan. Kenapa dimalarkan? Pening dah baca ayat je.
Okey, tenaga kinetik maksimum dimalarkan sebab tadi kita cakap apa? Frekuensi bertambah. Kalau frekuensi bertambah menyebabkan tenaga kinetik maksimum bertambah, betul tak? Jadi kat sini nampak tak frekuensi cahaya dimalarkan, maka tenaga kinetik maksimumnya pun dimalarkan lah. Jelas ya? Okey, di dalam graf ni, nampak di dalam graf ni kita ada graf tenaga kinetik, kinetic energy maksimum melawan frekuensi lah. Okey. Jadi, frekuensi akan bermula daripada sini, pintasan X ni. So kat sinilah frekuensi ambang. Jelas? Jelas ke tak jelas? Okey, nanti cikgu akan terangkan juga pasal frekuensi ambang. Okey, seterusnya. Okey, nampak tulisan ni? Okey, nampak tak? Teori gelombang klasik. Ni eksperimen kesan fotoelektrik. Okey. Pada keamatan cahaya lebih tinggi, tenaga lebih tinggi diberikan pada permukaan logam untuk pancaran fotoelektron. Jadi, pada keamatan cahaya yang rendah, sinaran terlalu kecil untuk menghasilkan pancaran kan. Okey, ni ramalan teori klasik. Tapi bila kita dah buat pemerhatian terhadap eksperimen kesan fotoelektrik, apa berlaku? Keamatan cahaya sangat rendah, walaupun sangat rendah. Tapi frekuensi dia apa? Tinggi, boleh mengeluarkan fotoelektron. Jelas Frekuensi mesti lebih tinggi daripada frekuensi apa? Frekuensi ambang. Okey, frekuensi ambang. Tenaga kinetik bagi fotoelektron dipancarkan tidak bergantung kepada keamatan cahaya. So, ramalan teori klasik salah lah Okay, tapi bergantung kepada frekuensinya. Tulis dalam modul, tulis. Bergantung kepada frekuensinya. So, dengan menambah keamatan cahaya pada frekuensi tertentu, frekuensi malar lah kat sini frekuensinya malar. Tapi kalau awak tambah keamatan cahaya, apa berlaku? Terdapat penambahan bilangan foton sesaat berentasi luas tertentu. Tapi setiap foton mempunyai tenaga kinetik yang sama. Kena ingat tu. Okay, jelas? Boleh next Okay, pancaran fotoelektron berlaku bagi semua sinaran frekuensi. Tenaga bagi panjang gelombang tidak bergantung kepada frekuensi. So, semua ramalan teori fizik klasik salah lah Dia kata macam ni, pancaran elektron berlaku bagi semua sinaran frekuensi. Betul ke? Tak betul lah sebab pancaran fotoelektron hanya berlaku kalau frekuensi melebihi frekuensi ambang. Pada logam tertentu lah. Jelas? Jelas, cikgu. Okey, tenaga sinaran hanya bergantung kepada keamatan, bukan frekuensi. Salah juga. Sebab apa? Sebab tenaga sinaran E. Energy is depend on the frequency. Okey, tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dipancarkan, tenaga kinetik juga bergantung kepada frekuensi sinaran. Okay, what happen if your frequency is fixed? So, tenaga kinetik pun fix lah, tidak berubah. Okey, tenaga sinaran disebarkan pada muka gelombang, maka magnitud tenaga dikenakan pada setiap elektron sangat kecil. Setiap elektron perlu perolehi tenaga yang mencukupi untuk dipancarkan, maka terdapat kelewatan masa di antara penyinaran dan pancaran. Okey, itu menurut teori fizik klasik. Salah juga. Kerana fotoelektron akan dikeluarkan dengan serta-merta, takkan ambil masa. Jelas? Tidak ada sebarang kelewatan masa antara penyerapan sinaran dan pancaran fotoelektron walaupun keamatan rendah. Walaupun keamatan rendah, frekuensinya cukup.
melebihi frekuensi ambang ataupun pada frekuensi ambang, maka berlaku serta-merta kesan fotoelektron. Okey. Buka buku, muka surat lain pula. Buka. Okey. So habis bab 7.2. Ada apa-apa soalan nak tanya? Dah habis dah 7.2. Lepas tu, kita nak kira apa? Okey, berkenaan dengan gambar ni. Ni ciri-ciri lah. Ciri-ciri kesan fotoelektrik kan. Sama juga di dalam slide ni. Tapi tak nampak. Okey, boleh zoom sikit. Zap. 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 Okey, baca ciri-ciri dia. Okey, baca ciri-ciri dia cakap. Semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron. Betul ke tak betul? Betul lah. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi tenaga. Okey, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron supaya berlaku kesan fotoelektrik ni dikenali sebagai frekuensi ambang. Okey ni frekuensi ambang. So where is my pen? Okey ni frekuensi ambang. Salah, frekuensi ambang. Okey, seterusnya tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan. So apa sumbangan keamatan cahaya ni? Bertambah. Keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga. Keamatan cahaya ni tenaga kinetiknya sama, tapi if I'm not mistaken, keamatan cahaya tinggi, more electrons akan terkeluar daripada logam. Bilangan elektron tu je bertambah. Tapi dia punya tenaga kinetik dia masih sama. Okey, apakah dia frekuensi ambang? Frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Okey, fotoelektron dipancarkan serta-merta. Serta-merta lah. Tak ambil masa. Tak ambil masa lepas cahaya dipancarkan terhadap logam. So, pengeluaran elektron daripada permukaan logam melalui pancaran termion mengambil masa. Okey, pancaran termion ni dalam bab 4. Dalam bab 4? Dalam bab 4. Apa bab 4? Lupa lah. Buka buku lagi. Bab 4. Bab 4 awak elektromagnet. So, bab 5 lah. Bab 5. Electronics. Dalam topik electronics, ada subtopik pancaran termion. Okay, kenapa pancaran termion ni ambil masa? Sebab dia akan melakukan pemanasan katod. Katod kena panas dulu, elektron cukup tenaga untuk escape daripada permukaan logam. Tapi fotoelektron, pengeluaran elektron dari permukaan logam berlaku secara serta-merta. Okey? So dah habis bab 7.2. Ada apa-apa soalan nak tanya? Do you have any question to ask? Okay, lepas ni nak kira-kira. Okay, meninggal lagi lah. Okay, boleh sambung? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sekejap Hello? Ya. Okay, sekejap Okay, cikgu akan bagi awak take 5.